Buat ads beribu-ribu tapi swipe up, tekan link masih lagi ke WhatsApp. Kesian. Ups. Assalamualaikum, saya Amirul dari Shanti Academy. Saya tengok perniagaan awak belum ada website dan sistem. Ini yang amat merisaukan kami. Awak mungkin dah menanggung kerugian ribuan ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit tanpa awak sedar. Pernah tak anda terfikir kalau tiba-tiba beberapa orang pelanggan di tengah malam pukul 3 pagi scroll social media, terjumpa perniagaan awak dan dia minat dan tertarik untuk membeli produk awak, lalu dia tekan link di bio yang awak sediakan dan bawa terus mereka ke WhatsApp dan mereka message perniagaan awak dan mereka menunggu dengan penuh kesabaran. Pukul 3 pagi kemungkinan besar WhatsApp yang dihantar oleh pelanggan tidak dibalas dan pelanggan masih lagi menunggu. Mungkin hari keesokannya pukul jam 12 tengah hari baru pelanggan dapat maklum balas daripada perniagaan awak. Mungkin ketika pelanggan terima maklum balas itu, mereka sedang sibuk dengan aktiviti harian dan mereka telah berubah hati dan tidak lagi berminat dengan produk dan perkhidmatan awak. Sangat-sangat merugikan. Sayang 1000 kali sayang. Beberapa orang pelanggan mungkin terlepas. Sepatutnya bisnes online dapat dijalankan 24 jam tanpa tidur. Namun, jika anda tidur, perniagaan anda juga tidur. Ini yang kami prihatin. Ini yang kami nak bantu. Kami nak bantu usahawan untuk bina website e-commerce perniagaan anda sendiri dengan sistem yang padu. Cuba bayangkan senario yang sama, pukul 3 pagi, pelanggan tekan link di bio anda dan terus bawa mereka ke butik website anda dan mereka tengok katalog dan membuatkan mereka lagi berminat. Terus mereka masukkan ke dalam troli dan terus buat pembayaran. Anda dapat generate sale, pelanggan happy dapat membeli dengan anda. Jadi, berhentilah buat kerugian dan mula bertindak. Kami menawarkan perkhidmatan bina website serendah RM499 sahaja. So, jangan lepaskan peluang, tekan link di bio di bawah. Dan bagi usahawan-usahawan di luar sana, kami belanja setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat tips dan trik percuma untuk edit gambar, edit video dan pelbagai tips dalam online perniagaan. Jangan lupa follow, like dan share FB page Shanti Academy. Sistem padu bisnes laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar awak semua? Semoga semua dalam keadaan sihat sentiasa. InsyaAllah sistem padu bisnes laju. Okay, so malam ni insyaAllah ini adalah episod pertama untuk rancangan terbaru kita This or That. Tapi sebelum tu boleh dengar dengan jelas tak suara saya? Alright, so suara saya didengar dengan jelas, Alhamdulillah. Dan terima kasih pada yang sedang menonton rancangan This or That yang dibawakan khas oleh Shanti Academy. So malam ni kami nak bagi value. Sebenarnya setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat kita share value secara percuma dan percuma. Dan anda juga boleh meringankan tangan dan jari anda untuk menekan button share supaya value ni dapat dilanjutkan kepada lebih ramai orang. So, hari ni kita punya first topik kita bawakan online atau offline business. Kan mungkin ada yang dah buat bisnes dah, mungkin dia dalam bisnes online ataupun dalam bidang offline, tapi tak tahu apa pro and con dia duduk dalam offline ataupun online. So, kadang-kadang timbul orang kata orang was-was kan, ragu-ragu betul ke jalan yang aku buat ni, betul ke, apa kelebihan duduk dalam online business, apa kelebihan buat offline business. So dua-dua tu tak ada salah, tak ada betul, dua-dua ada identitinya tersendiri, ada pro and cons dia tersendiri, bergantung kepada industri, bergantung kepada anda punya target, anda punya aim.
Kalau anda punya target tak nak besar-besar, takut nak bayar income tax banyak, takut orang nak rompak ke apa, so buat kecil-kecil. So itu bergantung kepada anda punya target, mission anda dalam perniagaan. So insyaAllah malam ni kami akan bagi pencerahan. Kita bagi orang kata lampu torchlight untuk suluh, bagi nampak terang kan, bagi nampak terang apa itu online business, apa itu offline business, apa beza dua ni, apa pro and cons dia. Okey, sebelum tu kami sedang adakan sale PKPD yang kita offer hanya 499 sahaja. Kalau sebelum ni harga 499 hanya kami develop saja tanpa design, tapi kali ni kami designkan dan develop dengan harga 499 sahaja. All in termasuk domain dan server dan sekalian, hanya RM1199 anda mampu ada website e-commerce anda sendiri. Sangat-sangat murah, sangat-sangat berbaloi. Kami nak bantu usahawan-usahawan di luar sana, terutamanya dalam tempoh PKP ini. Dan kami juga ingin bantu anda untuk lebih maju perniagaan. Seperti anda tengok iklan tadi kan, bagai contoh kan, di pukul 2-3 pagi kan, of course mesti ada staff kita ataupun kita sendiri sedang lena kan, sedang tidur. So kalau ada pelanggan yang WhatsApp kita tak mampu ataupun kita terlepas untuk reply pada masa yang sama, apa akan jadi pada pelanggan itu? Apa akan jadi pada sale itu? Dan apa akan jadi pada pelanggan itu? Itu kalau satu kes. Kalau setiap malam ada kes yang sama, kalau setiap malam ada 3-4 orang customer kes yang sama, mungkin anda sedang menanggung kerugian beribu ringgit, mungkin puluhan ribu ringgit yang kita terlepas. Jangan risau, kami dulu pun macam tu. Kita dulu pun tak ada website, semuanya manual. Tapi setelah apa yang kita buat, kita nampak macam ada lubang-lubang tikus yang bocor, yang kita tak fully grab. Kalau contoh kita ada kerja ke, kita ada urusan, so tak ada orang yang reply WhatsApp, kadang-kadang pun terlepas. Kan, apa yang lagi menyedihkan apabila kita tengok pesaing kita semua dah ada sistem yang bagus, sistem yang padu. Jadi kan, kalau bayangkan malam tu pelanggan tak dapat membeli dengan kita, dia jumpa pula kita punya pesaing-pesaing. Pesaing kita ada pula website, dia terus boleh membeli. Nampak? Terlepas. Terlepas pelanggan satu, terlepas pula, lagi pedih, terlepas pada pesaing kita. So memang sangat-sangat sedih, sangat-sangat orang kata pilu hati ini. So insyaAllah kami akan bantu sedaya upaya kami, dan kami akan bantu anda structure dahulu. Jangan risau kalau anda rasa ragu-ragu, rasa macam 50-50 ataupun tak sampai 50% pun kepercayaan anda terhadap kami, jangan risau. Kami akan structure dahulu website anda tanpa perlu anda buat sebarang pembayaran, tanpa perlu deposit atau apa pun. Kami akan bantu structure dahulu. Hanya share sahaja FB page anda ataupun IG anda bersama kami, kami akan dapatkan konten-konten anda. Sebab kami nak tahu nama syarikat anda, kami nak dapatkan logo anda, gambar-gambar produk, detail-detail produk anda. So baru kami boleh structure. So kita akan structure sebiji macam mana website anda live nanti. Alright, so siapa yang nak kami bantu anda structure website perniagaan anda, boleh tekan link di bio dan ada di bahagian bawah untuk anda isikan nama Facebook page anda. Alright, so dah ready malam ni untuk kita share apa itu online business, apa itu offline business, apa pro and cons dia, mana kita nak duduk, mana yang sesuai dengan kita. InsyaAllah kita akan mula InsyaAllah. Tapi sebelum tu saya nak anda ringankan tangan untuk tekan button share, sebab malam ni ilmunya percuma. Kami nak sampaikan value, kami nak give manfaat kepada orang ramai. So tekan button share, sebab button share juga adalah percuma. Share kepada mana-mana group, share kepada kawan-kawan supaya diorang juga boleh dapat manfaat yang sama. Sebab ramai kawan-kawan saya pun keliru. Ada yang keliru, dia dah buat bisnes tapi kadang-kadang tak keliru, dia buat online ke dia buat offline. Kadang-kadang dia buat online, dia dah buat online bisnes tapi dia masih lagi macam, kenapa aku buat online bisnes? Apa pro and cons dia? So insyaAllah malam ni kita bagi pencerahan, kita bagi clear, kita bagi kita bagi hilang segala prasangka, kita punya persepsi. So kita nak malam ni semua orang clear online dan offline business. Sebab ni paling basic. Nak mulakan bisnes sekarang, kalau dulu satu skop saja, offline saja, tak ada lagi dunia-dunia online ni kan. Kalau kita balik pada 4-5 tahun yang lalu kan, so tak ada lagi. Kalau ada pun baru nak bermula. Tapi hari ni online dan offline ni dia dua-dua. Dia dua-dua sama besar. So mungkin online adalah lebih besar. Okay, so malam ni kita nak bagi pencerahan.
Ni ibaratnya bab 1. Alright, so saya akan explain dahulu apa itu offline business. Offline business ni kita berniaga secara nyata yang orang boleh nampak dengan mata kasar. Ni secara ringkas lah, maksudnya kita ada physical store ataupun kedai, ataupun kita berniaga di pasar-pasar ataupun carnival. So orang boleh nampak kedai kita, orang boleh direct nampak jualan kita, produk kita, barang yang kita jual, servis yang kita offer. Kita berjumpa dengan pelanggan face to face, kan? Face to face, berdepan dengan pelanggan secara direct. Pelanggan mudah untuk dapatkan trust kita. So itu adalah offline business. Apa pula online business? Online business ni adalah perniagaan di alam maya yang orang tak nampak. Mungkin setiap pembelian tu, majoriti kita punya customer kita tak kenal. Kita bukan tak kenal, tak pernah jumpa pun secara nyata. Hanya melalui WhatsApp ataupun call, ataupun kalau mereka yang dah ada website, tiada komunikasi pun dengan pelanggan, tapi diorang boleh jadi pelanggan kita. Itu adalah online. Dia di alam maya. Dia tak nampak dengan mata, orang kata di hadapan mata, kan? Hanya melalui gambar, melalui telefon, melalui smartphone, melalui komputer sahaja. Tak ada orang kata jumpa secara nyata. Itu adalah online business. Dua-dua ada pro and cons dia. Alright, tu secara ringkasnya lah apa itu online business, apa itu offline business. Alright, so untuk offline business, hari ni saya akan compare dua-dua secara terus. Untuk online business, kita memerlukan modal yang besar. Sebab bila kita nak buka offline business, kita kena ada modal. Kita nak buat kedai, kita nak kena ada staff, kita kena design kedai kita cantik-cantik, kena renovation kedai kita cantik-cantik. Nak renovation bukan sikit punya ribu tu. Bukan sikit punya duit, bukan sikit punya ribu tu. Banyak ibu nak pakai. Sebab saya pun pernah orang kata buat benda yang sama. Cincai-cincai pun nak juga 10,000 baru nampak okey, kan? Lagi-lagi mereka yang buka premis seperti kedai, seperti office, butik dan sebagainya. Okey, lepas tu kalau contoh even nak berniaga menjaja di tepi jalan pun kena ada modal. Kena ada payung, kena ada meja, kena ada kemah. So nak berniaga offline ni senang cerita, modal dia tebal. Modal dia tebal berbanding dengan online. Online you boleh start dengan percuma, kan? Kita ada dropship, kita ada agent, ada stokis. Lepas tu kita mula dengan apa yang kita ada. Sekarang ni majority, terutamanya orang yang duduk di bandar, of course mesti ada smartphone, kan? Budak kecil pun sekarang dah ada smartphone. Umur 5 tahun, 6 tahun pun ada smartphone. Saya punya sepupu baru 5 tahun dah ada iPad. So tak logik zaman sekarang ni yang duduk di bandar tak ada smartphone. So kita boleh guna apa yang kita ada untuk kita run business tanpa keluar modal. Kalau offline tadi kita kena sewa kedai, kena cari lokasi yang strategik, kena hias kedai kita cantik-cantik. Even kalau nak menjaja pun kena ada payung, kena ada kemah, kan? Tapi online hanya telefon sahaja. Ada telefon, buat download WhatsApp, FB, IG, dah boleh jalan. InsyaAllah. Saya punya adik umur, kalau tak silap saya umur 13 tahun masa tu. Bukan 13 tahun, muda lagi. 10 tahun ke 12 tahun. Dia suka zaman tu slime dengan squishy. Slime dengan squishy. So dia berminat, kan, main benda tu. Masa tu trending mainan-mainan tu. Dan dia kami nasihatkan lah, kan? Kami nasihatkan daripada main-main saja, apa kata jual. Dan dia pun kami tolonglah set upkan IG satu. Dan dia start, apa yang dia buat, dia record video dan dia letak kat dalam IG dia. Tanpa ada sale ke, tanpa ada orang kata promote secara direct, hanya tunjuk saja dia punya mainan tu. Tapi ada orang berminat dan ada sale, walaupun tak banyak, okey lah untuk menggalakkan dia. Sebab tu kita kata online business ni tak perlu modal. Hanya guna apa yang kita ada. Hanya gunakan smartphone, ada WhatsApp, ada Facebook, ada IG, kita dah boleh start kita punya business. So dalam musim-musim PKPD ni, kan, orang banyak yang tak ada modal, banyak yang kehilangan kerja. So terus boleh start online business, kan? Cari founder-founder ataupun jenama-jenama yang sediakan package dropship. Boleh mula terus, boleh start terus, kan? Tak perlu mula terus besar. Of course kalau kita nak mula, kan, mestilah
Orang kata janganlah expect macam terus ada ramai permintaan kan, kecuali anda insta famous ataupun selebriti, insyaAllah lah kan. Tapi kalau kita orang biasa, kita kena step by step, trust the process. Even celebrities pun, insta famous pun bermula dari bawah, daripada followers dia kosong kan. Start develop followers kita, yang start develop kita punya business untuk grow. Alright, tu yang ke berapa dah, saya straight saja. Lepas tu kalau kita offline, kita ada komitmen yang tinggi. Contoh kalau kita sewa kedai, kita kena bayar sewa setiap bulan. Kalau ada pekerja, kena bayar pekerja. Lepas tu bil api, bil air, indah water, majlis pemandaran dan macam-macam lagi lah komitmen yang kita kena komit setiap bulan. Tapi kalau online, you bayar bil telefon ataupun wifi, dah boleh maintain. Even you boleh start dengan seorang diri. Seorang diri, saya pernah bantu isteri saya develop hanya dari rumah, buat tudung sampai hari ni masih dari rumah. Alhamdulillah boleh buat sale sampai 5 angka. So hanya dari rumah, tak perlu ada kedai, tak perlu ada butik. So mudah untuk buat online business. Alright. Dan saya bukan nak kata offline business ni tak bagus. Dia ada pros dia, dia ada kelebihan dia. Nanti saya akan ceritakan. Sekarang ni saya bagi compare dua lah. Tapi setakat sekarang ni kita nampak online business mendahului lah kan. Points-points yang saya share ni nampak online business mendahului. Okay? Lagi-lagi di zaman PKP, PKPD ni, online business ni memang sangat-sangat praktikal buat masa ni. Alright, so yang seterusnya adalah untuk offline business, dia punya kawasan limited. Contoh anda buka kedai di Seri Kembangan kan, Seri Kembangan. So orang Seri Kembangan sahaja yang dapat servis anda. Ini contoh kalau anda tak boleh post lah kan. Ini hanya orang kata offline, 100% offline macam dulu-dulu, tak ada postage apa kan. So hanya orang Seri Kembangan sahaja tahu perniagaan anda, hanya orang Seri Kembangan sahaja yang dapat servis anda. Tapi kalau online, anda boleh serve bukan sahaja satu Malaysia, tapi satu dunia. Kita ada courier service kita yang boleh hantar ke luar negara. So kita punya business tu, walaupun kita baru mula, tapi kita dah boleh serve satu dunia. Kita punya capping business kita tu, kita punya limit, kita punya business, kita punya market kan, kita start saja turn on je IG tu, satu dunia boleh tengok kedai kita ataupun Facebook kita kan. Kalau kita buka offline, kedai kita dekat Seri Kembangan, kat kawasan Seri Kembangan tu je lah yang orang akan boleh nampak, yang orang akan selalu nampak kan, orang yang duduk berdekatan dengan kat situ kan. Tapi kalau online business ni, satu dunia. Walaupun anda duduk dalam pedalaman, dekat kampung halaman, tak ada masalah. Itu beza dia. Tu sekarang ni nampaknya online business masih lagi leading mungkin 560 ni dengan offline business. Tapi jangan risau, offline business pun ada pros dia. Alright. Lepas tu kita punya kita punya nak conquer market tu, ini dah masuk orang kata offline business lebih akan dapat mata sikit lah. Okay? Untuk nak conquer that market, kawasan tu, offline business akan menang. Sebab offline business ni, satu, dia mudah orang nampak kan, orang sekeliling dia tu mudah. Kalau online business, you kena develop, mungkin makan masa 1 ke 2 bulan untuk dapatkan followers, untuk orang nampak, untuk buat orang lihat awak punya perniagaan, kena buat iklan, kena buat ads, review dan sebagainya, baru orang nampak. Tapi kalau offline business, kita buka kedai ataupun kita buka dekat pasar, dekat carnival, orang datang, orang dah nampak kedai kita, orang dah kenal kita, orang boleh nampak produk jualan kita, orang boleh tahu apa servis yang kita tawarkan. Dia berbeza dengan online. So offline dapat satu mata lah kat sini sekarang. Nampak pros untuk offline. Lepas tu, untuk offline lebih mudah dapat trust. Ini isu trust. Trust ni, offline business, isu trust adalah benda yang paling berat nak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak jumpa kan. Dalam dunia ni, orang yang paling kita percaya adalah ibu kita, mak kita. Betul tak? Sebab apa? Trust tu terjalin dari kita dalam perut, dari rahim mak lagi, kita dah percaya mak kita. Tambah dia yang menyusukan kita, dia yang bagi makan, dia yang belai kita, kita lagi percaya mak kita kan. Sebab apa? Trust ni is about communication kan. Mak kita berkomunikasi dengan kita daripada dalam perut dia lagi. Dia sentiasa cakap dengan kita, mendoakan kita, baca Quran untuk kita. So kita percaya pada dia. So sama juga dengan pelanggan, dengan orang, dengan masyarakat. Lagi banyak kita berkomunikasi, lagi dekat kita berkomunikasi, lebih trust, lebih tinggi trust orang ketiga tu untuk mempercayai pada kita. So untuk online ni, dia agak jauh.
Kan orang tak kenal, hanya nampak dari alam maya. Tambah sekarang dengan isu scammer, isu itu ini kan. Lagi orang macam lagi jauh untuk nak mudah percaya dengan seseorang. Terutamanya untuk seller-seller lah kan, untuk online business. Tapi kalau offline, orang lagi cepat percaya sebab dia nampak depan-depan. Dia nampak kita ada kedai. Dia nampak selalu kita memang meniaga kat sini. Tapi kalau meniaga tepi jalan pun dia tahu okey kat sini hari-hari abang ni, akak ni meniaga kat sini. So trust dia lebih tinggi berbanding online. Okey, nampak offline dah nak mengejar online sebab tu saya cakap offline ke online ke dia tak ada salah, tak ada betul. Kita kena tengok situasi, kita kena tengok industri, kita kena tengok apa yang kita nak capai, apa yang kita nak dalam bisnes kita. Alright. So itu orang kata antara kelebihan. Trust kita mudah dapat apabila kita buat offline sebab orang dapat jumpa depan-depan. Kan? Contoh antara WhatsApp dengan pelanggan dengan telefon dengan pelanggan, agak-agak mana pelanggan lebih mudah percaya dan yakin? Of course dengan telefon sebab dia dengar intonasi kita bercakap. Kan? Antara call biasa dengan video call, mana pelanggan lebih mudah percaya? Memang video call yang akan lebih percaya sebab dia nampak gerak badan kita kan, kita punya penyampaian, kita punya presentation, dia nampak, so dia lebih yakin, dia lebih mudah untuk percaya untuk beli. Sebab pelanggan akan beli bila dia percaya. Dia percaya dengan produk kita, dia percaya dengan kita, dia percaya bisnes kita, insya-Allah kita punya bisnes run. Kita boleh generate sale. Alright, so itu untuk trust. Alright, lepas tu masa perniagaan kan. Untuk offline pun boleh 24 jam, tapi you kena sediakan pekerja yang boleh kerja 24 jam, ada shift dan sebagainya. Kosnya tinggi. Tapi online you boleh biarkan 24 jam tanpa ada pengawasan. Tanpa ada pengawasan secara orang kata kena duduk lah. Tapi kalau ada pelanggan WhatsApp ke apa, kena reply kan. Tapi tak seberat dengan offline. Lagi kalau anda peniaga online, ada website. Lagi boleh biar ada website, ada sistem yang bantu anda entertain anda punya pelanggan. Dan kita hanya sediakan satu tip untuk support. Kalau ada pelanggan ada masalah, dia boleh WhatsApp dengan kita. So itu saja. So online business dia boleh run 24 hours worldwide kan. Tak ada shilling dia sangat tinggi. Okay, shilling dia sangat tinggi dan dia jimat cost. Untuk offline, trust kita boleh dapat dengan mudah, boleh dapat dengan sangat tinggi. Kita mudah untuk conquer area that market. Kita mudah dapat pengaruh orang sekeliling sebab orang nama kedai kita kat situ. Lagi-lagi kedai kita cantik, memang orang suka, orang jatuh cinta dengan kedai kita. So dan kita mudah untuk tarik orang datang kedai sebab orang nampak jelas. Lagi-lagi kalau kedai anda meriah, kedai anda cantik macam butik 5 star kan. So orang mudah tertarik, orang nak tahu apa kedai ni jual. Alright, so itu antara pro and cons dia. Offline dan online dua-dua ada pro and cons. Tapi the best is kita gabungkan dua. Tapi zaman musim-musim PKP ni sesuai ke kalau kita nak fokus pada offline? Bagi pendapat kami di Cantik Academy, kami tak menyarankan, kami tak sarankan. Kalau ada yang mereka-mereka yang nak buka kedai ke dalam situasi sekarang ni, kami sarankan untuk hold dahulu. Tunggu sedikit reda kan, kes COVID makin reda, baru kita run that plan. Sebab kalau sekarang ni nak buka kedai ke, nak masuk festival ke, carnival ke, macam kurang sesuai. Sebab kita tak boleh nak predict apa yang ada kat depan. Kan kita ingat PKP 2 minggu saja, tapi sekarang dah 3.0 dah 6 minggu. So kita tak boleh nak agak. So better focus on online. Kan spend daripada you spend untuk kedai, spend untuk kedai, untuk setup dan sebagainya, lebih baik you spend dekat online, you spend dekat ads, you spend dekat review, bagi hadiah dekat ramai orang kan. InsyaAllah business you dari triple 3-4 kali ganda lebih grow berbanding buka. Sebab online ni macam saya cakap tadi, limit dia tinggi. Mungkin boleh open market international, mungkin nak fokus kepada Indonesia ke, Singapura ke, Thailand ke. So you boleh fokuskan, guna bajet yang sama untuk buka market baru untuk online. Okay, sebab ini adalah cerita betul. Saya ada nasihat kawan saya seorang, dia nak buka pusat tuition. Dia tanya saya, nak buka pusat tuition yang nyata ataupun nak fokus on digital punya pusat tuition. Dan Alhamdulillah dia terima saya punya nasihat. Hari ni dia buka
orang kata pusat tuition di alam maya saja. Dia fokus untuk online tuition. Berbanding offline tuition, pusat tuition kan dia kena keluar modal, kena sewa kedai, sewa pejabat ke apa ke. Lepas tu dia punya capping dia kecil kan. Contoh kalau dia buka pusat tuition, dia punya student mungkinlah satu masa tu boleh terima 40 student saja. Tapi bila online, dia bukan saja boleh terima 40,000 student, tapi unlimited student sebab online, virtual sahaja. So tak ada orang kata berhimpit ke apa, COVID ke apa, dia still boleh run their business. So Alhamdulillah hari ni dia grow. Nama perniagaan kawan saya tu Academy, ACADANNY. Kalau mana ada anak-anak kecil yang nak tuition, bukan anak kecil lah, dia sebenarnya sekolah menengah yang nakkan tuition, saya recommendkan Academy. Dia punya harga pun berpatutan. Okay, so nampak tak di situ online dengan online dalam situasi sekarang. Kalau kawan saya, dia mulakan bisnes sebelum PKP 2.0 kalau tak silap saya. Ke semasa PKP 2.0. Lebih kurang macam tu lah, baru lagi. So nasib baik dia tak buka kedai. Kalau tak sekarang ni dah sebulan lebih tak boleh nak beroperasi. Nasib baik dia teruskan. Dan sekarang ni dengan model yang ada tu, dia spend betul-betul pada equipment untuk go online, untuk ads, untuk marketing dan sebagainya. So Alhamdulillah dia boleh sekarang ni boleh sustain dalam dia punya business. Okay, so itu antara perbezaan online dan offline. So itu saja untuk malam ni. This or that. Rancangan baru kan, tak ingat lagi nama. This or that, episod 1. So insyaAllah sharekan seberapa banyak anda boleh share. Give value, kami bagi value secara percuma dan tolong kami untuk sampaikan kepada lebih ramai orang. Terima kasih for your untuk masa anda menonton kami, rancangan kami dari Shanti Academy. Kami masih lagi ada sale, PKPD sale sehingga hari Ahad ini. Jangan lupa WhatsApp kami, Facebook page anda untuk kami bantu struktur anda. Okay? So siapa yang kehilangan kerja, nak bekerja tanpa modal, macam saya cakap tadi, online business, yang ni lagi tak perlu buat FB, tak perlu buat IG, hanya menggunakan WhatsApp, boleh capai sale bukan capai sale, boleh capai income bersih sebanyak RM4,000 sebulan. Hanya 10 orang klien sahaja. Kerja mudah. Hanya WhatsApp saja, tak perlu IG, tak perlu nak posting ke, tak perlu nak buat apa, hanya WhatsApp sahaja. So boleh juga isi form kita dekat kita punya link di bio. Alright. So itu sahaja, semoga bermanfaat untuk buat semua. Kami mohon maaf anda kata tak bahasa ataupun terkurang ataupun segalanya lah yang menggunakan hati dan perasaan anda. Alright, so Sistem Padu Bisnes Laju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda pada hari Jumaat jam 9 malam dalam This or That saja. Alright, Assalamualaikum.